Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam episod satu perbincangan mengenai satu persepsi mengenai rawatan bekam. Okey. So ada satu persepsi di mana ramai yang mengatakan bahawa rawatan bekam ni adalah bukan evidence based medicine ataupun tiada evidence based medicine dan hanya mempunyai placebo effect. Okay? So itu kebanyakan persepsi yang terdapat di kalangan masyarakat kita, terutamanya bagi pengamal-pengamal perubatan moden. Dia menganggap rawatan bekam ni hanya satu rawatan komplementari dan alternatif sahaja. So betul tak sebenarnya persepsi ni? Okey. Sebenarnya bekam ni dia mempunyai mekanisme sendiri, mekanisme dan kesan sendiri yang boleh di-explain. Okey. Yang boleh kita lihat secara terperinci dan telah pun dijurnalkan dalam beberapa jurnal penyelidikan. Okey. Dan kebanyakan jurnal penyelidikan tu adalah daripada negara seperti Arab Saudi, daripada Mesir, okey, dan ada juga jurnal yang daripada negara luar seperti US, okey. So terdapat satu jurnal yang memperincikan kesan dan mekanisme bekam terhadap manusia, okey. So sebenarnya bekam ni memang mempunyai nilai terapeutik, okey. Maknanya dia boleh memberi kesan terapeutik, boleh menyembuhkan dan boleh mencegah kita daripada mendapat penyakit. Okey. Contoh kesan dan mekanisme, teori kesan dan mekanisme yang ada pada jurnal tersebut adalah pain reduction effects, di mana bekam ni boleh mengurangkan kesakitan, okey, mengurangkan keradangan. Okey. So apabila berlaku keradangan, badan kita akan merasa sakit. Okey. So bekam ni boleh mengurangkan keradangan dan kesakitan tersebut melalui teori-teori seperti pain gate teori, reflex zone teori, di mana bekam ni sebenarnya dia akan menjana ataupun menyebabkan badan kita mengeluarkan hormon-hormon dan bahan kemikal-kemikal yang boleh bagi badan kita ni rasa segar, seperti macam contoh dia hormon endorfin turut dilepaskan semasa rawatan bekam yang boleh bagi kesan sama seperti kita bersukan. Okey. Dan salah satu hormon lain adalah hormon histamin yang boleh melebarkan salur darah kita dan melancarkan peraliran salur darah. Okey. Dan teori seterusnya adalah anti-inflammatory dan increased blood circulation effect. Yang itu yang saya bagi tahu tadi. Okey, di mana terdapat satu lagi teori iaitu nitric oxide teori, mana pelepasan nitric oxide teori yang pelepasan nitric oxide yang juga boleh menyebabkan pelebaran salur darah kita untuk melancarkan darah. Okey. Terdapat juga kesan immunomodulation effect, di mana bekam ni dia boleh mengawal tindak balas sistem imun kita kalau tidak terkawal. Okey. Contohnya seperti apabila disebabkan oleh cytokine storm dan sebagainya. Okey, sebenarnya bekam ni dia boleh mengawal dan juga boleh mengaktivate ataupun mengaktifkan sistem imun kita. Okey, apabila cup kita meletakkan cup dan membuat tusukan pada kulit tu, sebenarnya kita mengaktifkan sistem imun kita, dan sistem imun kita ni dia akan hantar sel-sel darah putih pada kawasan tersebut. Okey. Dan hematology adjustment effect, salah satu lagi teori, okey, iaitu blood detoxification theory. Kita boleh detox blood darah kita. Okey. Terdapat banyak bahan-bahan buangan sel ataupun bahan-bahan yang boleh menyebabkan penyakit yang kita panggil CPS
causative pathology substance yang boleh menyebabkan penyakit yang kita boleh keluarkan semasa rawatan bekam. Okey, itu adalah teori-teori dan mekanisme yang telah pun diterangkan dalam jurnal tersebut. Okey, dan bekam bukan sahaja hanya memberi kesan placebo. Okey, dan even kalau bekam ni bagi kesan placebo sekalipun, ianya satu benda yang bagus. Okey, kesan placebo ni bukan senang kita nak dapat. Okey, kemudian kenapa bekam ni dianggap bukan EBM oleh sesetengah pihak. Okay. Kita kena faham bekam bukan tak ada EBM, ada EBM tapi sangat kurang paper dan jurnal penyelidikan. Salah satu faktor dia adalah tiada kursus bekam yang ditawarkan pada tahap degree dan master. Okey, apabila keadaan ni berlaku, kita tak ada pakar yang betul-betul pakar dalam rawatan bekam. Okey, so kalau tak ada pakar dalam rawatan bekam ni, tak ada jurnal yang betul-betul dibuat oleh pakar rawatan bekam. Okey, mungkin ada jurnal lain yang dibuat oleh pakar-pakar lain. Okey, contoh pakar hematologi ke yang berkaitan dengan darah, dibuat jurnal dengan berkaitan dengan rawatan bekam, tapi tak sama impact dia dengan jurnal yang dihasilkan oleh pakar dalam bidang bekam tu sendiri. Okey, so kebanyakan jurnal-jurnal yang ada ni pun dia kurang reference. Maknanya tak ramai orang yang ambil jurnal-jurnal itu sebagai reference sebab kurangnya penghasilan jurnal. Okey, ini akan menyebabkan kurangnya impact factor jurnal tersebut. Okey, bukan jurnal tu tak betul, tapi bila kurang reference, impact factor dia kurang. Okey, dan kebanyakan jurnal-jurnal ni tak ada kajian dan penyelidikan yang berskala besar. So untuk menghasilkan satu penyelidikan yang bagus ni, kita mesti melibatkan satu kajian yang berskala besar yang melibatkan ramai orang. Okey, daripada situ kita boleh mendapatkan banyak data yang valid. Okey, so puncanya adalah kurangnya dana untuk penyelidikan. Okey, so macam kat Malaysia sendiri, saya pun tak pasti berapa banyak dana yang kerajaan bagi, KKM bagi untuk ahli akademik untuk buat penyelidikan berkaitan dengan bekam ni. So saya rasa tak banyak kalau ada pun. So satu lagi faktor kenapa kurang dana ni adalah bekam ni satu benda yang tidak boleh dipatent. Okey, so kebanyakan pemberi dana ni, contohnya pharmaceutical company apa semua, bila dia buat drugs apa semua, dia keluarkan dana adalah untuk expect return of investment, ROI. So untuk bekam ni, sebab kebanyakan bekam ni dia boleh diamalkan oleh semua orang, so dia tak boleh dipatent, jadi keuntungan untuk pihak diorang ni tak ada. Okey, so itu adalah salah satu kenapa tak banyak paper jurnal yang dihasilkan berkaitan dengan bekam ni. Okey, dan sebenarnya salah satu sebab lagi adalah sikap Kementerian Kesihatan sendiri yang sebenarnya meletakkan bekam ni di bawah bahagian complementary dan alternatif saja. So kalau boleh kita nak pada masa akan datang KKM lebih menumpukan ataupun membangunkan sektor kesihatan seperti rawatan bekam ni dengan memberi banyak lagi dana. Okey, dan juga mewujudkan kursus-kursus berkaitan dengan bekam ni pada peringkat yang lagi tinggi di setiap universiti. Okey, sebab kita negara Islam, sepatutnya kita yang menjadi role model, sepatutnya kita yang mendahului. Okey, dan kita tak boleh harap orang-orang bukan Islam ataupun negara-negara lain yang untuk membuat kajian dan jurnal berkaitan dengan rawatan bekam ni. Okey, so itu saja berkenaan dengan topik pada hari ini. Saya harap semua dapat memahami tentang persepsi dan kefahaman berkenaan dengan bekam yang tiada evidence based ataupun hanya memberi kesan placebo effect ni. Sekian, terima kasih.